our goal is not enough. Hai, salam semua. Bertemu sekali lagi dalam channel Cikgu T. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Baiklah para pelajar, tajuk PNP kita pada hari ini ialah masyarakat industri di England pada abad ke-18 dan 19 Masihi, iaitu faktor perkembangan revolusi perindustrian di England. Pada bahagian pengenalan, pelajar boleh memberikan definisi masyarakat industri. Masyarakat industri merujuk kepada masyarakat yang terlibat dalam bidang perindustrian. Masyarakat ini dicirikan menerusi pembahagian kerja dan bergantung kepada pengeluaran secara besar-besaran. Masyarakat industri merupakan masyarakat yang terlibat dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan dengan menggunakan mesin. Kemunculan masyarakat industri bermula selepas tercetusnya revolusi perindustrian di England pada abad ke-18. Masyarakat ini terdiri daripada dua golongan, iaitu pengusaha industri dan pekerja industri. Pada bahagian isi, pelajar boleh menyatakan bahawa pertambahan penduduk merupakan faktor perkembangan revolusi perindustrian di England. Pertambahan penduduk menyebabkan wujud bekalan tenaga buruh yang mencukupi untuk bekerja di sektor perkilangan. Selain itu, pertambahan penduduk mewujudkan pasaran bagi barangan keluaran kilang perindustrian. Sebagai contoh, pada tahun 1800, bilangan penduduk di England adalah seramai 9 juta orang dan telah meningkat kepada 32.9 juta orang pada tahun 1900. Berikutan peningkatan penduduk di tanah jajahan telah menyediakan pasaran yang luas bagi barangan yang dikeluarkan oleh kilang di England. Faktor yang kedua ialah kekayaan bahan mentah. Terdapat bekalan bahan mentah yang banyak seperti arang batu dan biji besi di England. Bekalan arang batu yang banyak terdapat di wilayah Newcastle dan Wales. Penguasaan tanah-tanah jajahan di Asia dan Afrika turut menjamin bekalan bahan mentah yang mencukupi untuk kilang-kilang perindustrian di England. Selain itu, faktor kemajuan dalam pengangkutan juga turut menjadi faktor perkembangan revolusi perindustrian di England. Kemajuan dalam bidang pengangkutan membantu pengagihan barangan ke seluruh negara. Penggunaan kuasa wap membantu perkembangan sistem pengangkutan seperti kereta api dan kapal laut. Rekaan gerabak berkuasa wap membolehkan gerabak dipacu dengan laju. Enjin menarik lebih banyak gerabak barangan dan pekerja kilang. Selain itu, sistem pengangkutan laut direvolusikan dengan penggunaan kapal wap. Faktor seterusnya ialah modal yang mencukupi. Terdapat modal yang mencukupi untuk pelaburan dalam sektor perindustrian di England. England memiliki modal yang banyak dan berpusat di Bank of England. Kemunculan institusi perbankan menyebabkan terdapat kemudahan pinjaman bagi membiayai projek-projek perindustrian. Selain itu, revolusi pertanian menyebabkan munculnya peladang yang melaburkan lebihan modal dalam sektor perindustrian. Iklim yang sesuai untuk perindustrian juga merupakan faktor perkembangan revolusi perindustrian di England. Keadaan iklim di England turut membantu perkembangan dalam bidang perindustrian. Sebagai contoh, perkembangan perusahaan kapas di Lancashire disebabkan oleh keadaan iklim yang sesuai di England. Iklim lembap sesuai untuk menjalankan kegiatan memintal dan menenun kain-kain kapas. Selain itu, anak-anak sungai di sekeliling Yorkshire menyediakan bekalan air yang mencukupi untuk membasuh, meluntur dan mencelup bulu yang digunakan dalam industri tekstil. Faktor seterusnya ialah kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi menyebabkan beberapa rekaan dan ciptaan baru ditemui. Penciptaan mesin baru menggalakkan perkembangan kegiatan perindustrian di England. Para pencipta diberikan paten untuk hasil ciptaan mereka bagi mengelakkan orang lain meniru hasil ciptaan mereka. Perkembangan ini menggalakkan orang ramai untuk mencipta mesin baru bagi kegunaan perindustrian. Sebagai contoh, teknologi awal ialah penghasilan tenaga wap melalui pembakaran arang batu. Seterusnya ialah kestabilan politik di England.
Kestabilan politik di England turut menyumbang kepada pertumbuhan dalam sektor perindustrian. Hal ini dapat dilihat kerana England tidak terlibat dalam peperangan dengan negara lain. Keadaan ini memberi ruang kepada masyarakat di England untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan baru. Faktor seterusnya ialah memiliki semangat keusahawanan. Semangat keusahawanan dalam kalangan tokoh perindustrian membantu pertumbuhan industri di England. Antara tokoh yang memiliki daya kreativiti, semangat inovatif dan keusahawanan ialah James Watt dan Matthew Boulton. James Watt membaiki enjin ciptaan Thomas Newcomen pada tahun 1763. Enjin tersebut berupaya menghasilkan tenaga dengan lebih efisien. James Watt menubuhkan syarikat dengan usaha sama Matthew Boulton. Syarikat tersebut mengeluarkan enjin berkuasa wap untuk pasaran domestik dan antarabangsa pada tahun 1780-an. Terdapat ramai pengusaha kaya di England yang mampu membeli mesin baharu untuk kilang mereka. Mereka juga memiliki modal yang mencukupi untuk membina kilang-kilang perindustrian. Faktor seterusnya ialah peranan Adam Smith. Beliau telah menulis buku The Wealth of Nations. Dalam karya tersebut, Adam Smith memperjuangkan doktrin laissez-faire iaitu perdagangan bebas. Beliau berpendapat kerajaan tidak harus campur tangan dalam aktiviti perdagangan. Perdagangan bebas akan menambahkan pendapatan dan mengurangkan kos pengeluaran barang. Perkembangan ini menyebabkan modal dapat disalurkan ke sektor pengeluaran yang produktif. Selain itu, beliau turut mempertahankan hak majikan untuk menentukan kadar gaji pekerja serta harga barangan. Idea perdagangan bebas yang dicadangkan oleh Adam Smith turut merangsang pertumbuhan revolusi perindustrian di England. Baiklah para pelajar, demikianlah antara isi atau fakta berkaitan dengan masyarakat perindustrian di England. Diharapkan ianya memberi manfaat kepada semua. Berjumpa lagi dalam video-video yang selanjutnya. Bye. Untuk mendapatkan info-info dan video-video yang selanjutnya, jangan lupa klik video yang selanjutnya.